A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menekan video ini. Nama saya Muhammad Fadil bin Abdullah. Selamat datang ke channel saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk tokoh-tokoh Islam, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. Okey, kita tengok apa itu Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin merupakan khalifah atau pemimpin yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Rasulullah wafat. Kita tahu Rasulullah merupakan seorang pemimpin pada zaman Rasulullah lah. Dan bila Rasulullah wafat ataupun meninggal dunia, perlu ada seseorang yang menggantikan pentadbiran pada masa tersebut. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok siapa Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ada 4. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan. Dan yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jom kita kenali khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah. Kita perlu tahu biodata Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama iaitu nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Nama ayah beliau ialah Abu Quhafah bin Amir. Okey, sini Ustaz silap. Okey, kejap Ustaz betulkan. Okey, sekejap. Okey, di sini sebenarnya nama ayah beliau ialah Abu Quhafah bin Amir. Di sini bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim. Nama ayah beliau ialah Abu Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim. Kalau kamu dalam peperiksaan, kalau kamu ingat Abu Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad pun dah memadai. Okey, seterusnya nama ibu beliau ialah Salma binti Sahr. Salma binti Sahr bin Umar. Keturunan beliau ialah bangsawan Quraisy. Beliau merupakan orang bangsawan, iaitu orang kaya. Tempat lahir beliau di kota Mekah. Beliau lahir setelah 2 tahun Rasulullah diputerakan. Pekerjaan beliau ialah pedagang yang berjaya. Beliau mempunyai akhlak yang baik. Beliau adalah bapa mertua kepada Rasulullah. Kita tahu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan anak Abu Bakar, iaitu Siti Aisyah. Beliau adalah orang dewasa lelaki yang pertama memeluk Islam. Orang lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada perlantikan menjadi khalifah. Bagaimana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah
pada 11 Hijrah. Pada 11 Hijrah melalui sistem syura. Sistem syura iaitu perundingan ataupun mesyuarat. Seterusnya beliau dilantik di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini adalah merupakan tempat perhimpunan kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar dan Muhajirin. Seterusnya kita pergi kepada pesanan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah pesanan beliau setelah beliau dilantik menjadi khalifah yang pertama? Yang pertama, kebenaran adalah amanah, pendusta adalah khianat. Apa kata-kata beliau pada waktu tersebut? Sekiranya aku di jalan yang betul, maka bantulah aku. Sekiranya aku menyimpang, maka tegurlah aku. Kerana kebenaran adalah amanah, pendusta adalah khianat. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik lah. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Bukannya kalau seorang pemimpin dia salah, kalau kita tegur, dia marah kita kan. Itu pemimpin yang tak baik lah. Seterusnya yang kedua, tunaikanlah solat. Tunaikanlah solat. Ini pesanan Abu Bakar. Yang kedua iaitu tunaikanlah solat. Yang ketiga adalah taatilah aku selagi aku mentaati Allah. Sayyidina Abu Bakar cakap, selagi aku mentaati Allah, maka taatilah aku. Yang keempat, orang yang lemah adalah orang yang kuat pada pandanganku. Yang kelima, orang yang kuat adalah orang yang lemah pada pandanganku. Ini 5 pesanan Sayyidina Abu Bakar selepas beliau dilantik menjadi khalifah yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok pula akhlak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar seorang yang mulia, suka berbuat kebajikan, seorang yang jujur, beliau tidak pernah menipu, dermawan, seluruh hartanya beliau infakkan kepada Rasulullah untuk membantu dalam usaha dakwah Islam. Seterusnya beliau seorang yang berani beliau menemani Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Dan walaupun Rasulullah diburu oleh orang kafir dan orang kafir ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar masih lagi berani menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah antaranya. Okey, ini 5 akhlak Sayyidina Abu Bakar. Baiklah. Seterusnya kita masuk kepada peranan, jasa dan pengorbanan. Kita tengok yang pertama, Abu Bakar mengislamkan sahabat-sahabatnya. Antaranya seperti yang pertama Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keempat-empat sahabat ini memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, membenarkan setiap kata-kata Rasulullah. Tanpa ragu-ragu mempercayai kata-kata Rasulullah. Contohnya seperti dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rasulullah daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah memberitahu kepada penduduk Mekah tentang peristiwa tersebut, Abu Bakar tanpa ragu-ragu mempercayai peristiwa tersebut. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar beliau digelar sebagai As-Siddiq, iaitu membenarkan kata-kata Rasulullah. Yang ketiga, beliau mengorbankan harta dan nyawa demi Islam. Beliau mengorbankan seluruh hartanya demi membantu agama Islam. Yang keempat, menemani Rasulullah berhijrah. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah. Yang kelima adalah mengumpul Al-Quran. Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran di atas sebab
ramai penghafaz-penghafaz Al-Quran telah terbunuh di dalam peperangan. Yang seterusnya, yang keenam, memerangi orang murtad. Selepas Rasulullah SAW wafat, ramai yang murtad daripada agama Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan murtad ini. Yang ketujuh, memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Yang ke-8 iaitu memerangi nabi palsu. Selepas Rasulullah SAW wafat, ada di antara mereka mengaku menjadi nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan-golongan ini yang mengaku menjadi nabi ini. Ini antara peranan, jasa dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya kita pergi kepada kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sakit pada 8 Jamadil Akhir kerana cuaca yang terlalu sejuk. Beliau sakit selama 15 hari. Beliau melantik Sayyidina Umar sebagai pengganti dirinya, Sayyidina Osman sebagai penulis wasiatnya. Okey, dalam peristiwa ini, sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau telah melantik Sayyidina Umar sebagai pengganti dirinya, iaitu sebagai khalifah yang kedua. Dan beliau mengarahkan Sayyidina Osman untuk menulis wasiatnya yang melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua. Seterusnya, umur Sayyidina Abu Bakar ketika wafat ialah 63 tahun, sama dengan umur Rasulullah kan. Seterusnya, beliau wafat pada 24 Jamadil Akhir pada malam hari Selasa. Okey, inilah sedikit sebanyak kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita tahu, bahawa Sayyidina Abu Bakar ini merupakan sahabat yang utama, iaitu sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bertemu lagi kita di dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.